itu tak apa sebab maqasid pada 6 bulan tu ialah untuk pastikan janin tu daripada lelaki tu je. Ini iskaliah yang terkesan daripada al-'adat muhakkamah. Sebab al-muhakkamah berangkumi maklumat yang kuat dan seumpama dengan dia. Ini di antara pada sumbangan perubatan kepada fiqh, mengubah landscape perubahan fiqh. Cuma di Malaysia kita tak menjadikan maklumat sains itu sebagai satu punca kepada perubahan fiqh. Macam mana berubah fiqh pun sains lah. Kita fiqh macam tu juga. Tapi itu di antara benda yang kita rasakan ada ruang untuk masyarakat kita, ada ruang untuk kaji. InsyaAllah kajian itu kita boleh kemukakan yang bagus untuk anak-anak dan seumpama. Baik, al-mabahus al-thani innama tu'tabaru al-'adatu idza taradat fa in tarabat, kalau terlalu tak boleh guna pada al-'adat muhakkamah. So dia mesti seia macam budaya kita di Malaysia. Kalau kita pada hantar barang ke jiran bagi-bagi, bukan ambil toy barang pun bagi-bagi. Tapi dalam satu tempat tu tiba-tiba tak tahu yang mana, bagi balik ke ataupun dapat toy. Ketika itu kena munas, tak boleh guna pada adat muhakkamah. Macam di Malaysia, bila kita kata apa dia dalam harta sepencarian, apa uruf yang selalu ada dalam sepencarian, iaitu barang-barang macam perempuan itu milik perempuan, kalau barang lelaki milik lelaki. Tapi tiba-tiba uruf dah intiraf, tak tahu yang mana satu, yang mana barang perempuan, sebab perempuan pun tak dekat. Contoh misalnya, jadi ketika itu perlu kepada bukti yang lain. Sebab al-'adat ni hanya melihat kepada fi mattaradat, maknanya dia stable, adat yang stable diguna pakai. Macam kita punya hotel, dia ada punya custom dia yang perlu kita tahu, iaitu bantai kita tak boleh. Semua orang bangun hotel tu selimut dia boleh. Macam dia kapal terbang, ramai student yang ambil selimut kapal terbang, tak boleh tu. Dia curi nama dia. Sebab dia hanya bagi kita ambil dia punya adat apa dalam bekas tu je, shampoo ke apa ke. Tapi kalau yang earphone, selimut, sebab memang budaya dah macam tu. Tapi Ustaz tu tengok, ramainya ambil selimut dah terbang. Itu yang panggil curi. Sebab kita bukan beli kapal terbang, kita sewa. Kita guna dekat time tidur ni sampai bawa balik hostel tu dia. Dia kata penggara tu dia memanglah kesian, tetapi dari segi etika adalah satu kesalahan. Kemudian dia banyak dalam duit. Dulu duit dikeluarkan oleh rakyat, duit tak dikeluarkan oleh bank negara. Itu kesemuan kita sekarang. Ya, dia kata apa? Fi dzalika furu' minha ba'a darahima wa atlaqa. Dia jual dirham tapi dia tak sebut dirham jenis apa. Ya, nuzila ala al-aql ghalib. Selalunya mata wang di situ guna mata wang apa. Tapi kita sekarang ni bila kita sebut saya jual 5, kita faham RM5 lah. Tak guna $5. Sebab tu kalau guna dolar dia akan terangkan. Sebab kita di Malaysia tak ada dua mata wang. Dulu mungkin di Malaysia ada 2 mata wang, satu mata wang utara, satu mata wang selatan. Bila kita bertemu Johor dengan Kuala atau Kedah, kita kena sebut kita dah guna mata wang apa, Johor ke Kedah. Tapi sekarang kita faham makna dia, mana negara yang berdaulat, dia ada bank yang mampu mengeluarkan dan mencetak wang adalah bank negara. Itu kuasa bank negara. Dia yang mencetak wang banyak mana. Dia panggil dia adalah monetary policy, polisi kewangan. Jadi dia mengawal mata wang, banyak mana nak cetak, wang disimpan di mana. Lepas tu jadi sistem dia panggil dalam apa dia polisi wang ni, siasah naqdiyah ni, antara untuk kawalan daripada wang-wang haram, itu money laundering. Wang haram ni masuk wang yang tak direkod. Macam dia buat akta tu lah, akta apa? Wang rumah palsu, wang tunai, rumah wang haram. Amla itu untuk bagi mereka yang tak rekod, mana wang yang di bawah apa dia cukai.
Jadi wang tu dapat, dia dapat betul, dia pergi buat lah kedai basuh bunga ke, kedai basuh kereta ke. Kita tengok kedai tu tak laku pun tapi hidup ke 10 tahun. Itu sebahagian dia money laundering. Sebab dia tak dapat kat mana, dapat bank yang tangkap, tak ada rekod. Dan sekali buat charity ya. Dan tu kadang-kadang orang tu buka kedai hanya untuk membersihkan wang dia. Dia buat cash. Baik kan tu dah kedai basuh kereta, kedai perabot, tak laku pun. Macam mana dia boleh bijak tu? Bijak dia biar sewa je. Tak laku tapi dia biar sewa. Orang bisnes ni setahun tak laku, tutup dah. Dia 5 tahun tak laku, dia buka. Itu dipanggil money laundering. Itu semua kawan kita tak kata. Sebab tu kita, bila kita dah buat apa, kita kena report. Kita cuba orang nak masukkan wang dalam akaun kita lebih daripada 20,000. Taubat kan kena panggil. Yang mana duit dia? Tapi dulu tak ada apa tu. Guna apa? Guna sistem barter. Tak apalah, saya jual beras, kau bagi ikan. Sekarang ni jarang berlaku mereka mungkin di kampung-kampung di laut kan. Tetapi umumnya orang tak berinteraksi. Sebab tu kita kena baca sistem mata wang ni, satu kewangan yang bagus. Kemudian فإن اضطربت العادة في البلد وجب البيان. Bila kita mata wang tak clear, kenalah terang dan guna mata wang apa. Sebab itu berurusan di Malaysia semua mata wang, sama ada Malaysia ataupun dolar. Kita tak guna wang-wang dolar mereka lah, sebab mereka yang jaga duit dunia ni. Semua kita berpaksikan dia. Semua urusan bisnes antarabangsa semua dia dengan US. Kekuatan politik bangsa. Wa illa yabtul bi', sebab tak jelas, tak clear. Sebab dia bilang undang-undang syariah, undang-undang business law sama saja. Dalam bisnes rukun dia tidak ada penipuan, mesti clear dan tidak ada fraud. Itu dia punya bahasa. Jadi maksud dia bila kita baca business law punya undang-undang, tak jauh beza dengan undang-undang syariah. Tak jauh beza. Diharapkan penipuan, cuma mereka judi mereka tak ni lah, tak haramkan. Sebab mereka anggap sebagai satu benda yang anggap sebagai tak dinaskan oleh undang-undang. Yang haram adalah yang dinaskan dalam law. Tapi yang tak dinaskan oleh law, walaupun diharamkan oleh Quran, benda tu very. Tentu kita ada pelesenan. Law dan benda tu riba, tapi dia pelesenan. Undang tak haramkan. إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منها انصرف الثمن إليه. Bila dalam muamalat zaman dulu lah, dia menggunakan barang-barang tertentu, urut maksudnya komoditi. Kenapa dia makan urut jamak daripada ardun? Sebab datang dan pergi. Barang tu naik kita, itu hilang. Mungkin hilang kita jual kan, kita punya urut. Ya'ti wa yadhhab, ya'ti wa yadhhab. Ya'ridu wa yadhhab. Datang dan pergi, datang dan pergi. Dia Arab jadi munasabah, ataupun jenis barang tersebut, maka kita gunakan wang yang digunakan oleh masyarakat tersebut. In sarafa al-thaman ilayhi 'inda al-ittifaq. Itulah maksud tak ta'yin ya. Fil asah kan naqdi. So kita guna barang yang sebagai mata wang, barang dalam bentuk mata wang yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Fawaid al-ula fi ta'arudi al-'urfi ma'a syar'i. Saling bercanggahan uruf dengan syarak. Wal murad bil-'urfi 'urful isti'mal minan nas. Di syai'in, manusia guna perkataan yang mana dia bercanggah dengan lafaz Al-Quran. Seperti mana kalimah daging, dia ada dua nok. Allah ta'allaqa bi syar'i hukm. Quran cerita tapi tak ada hukum. Quran namakan ikan lahman tariya, tapi budaya kita ikan tak dinamakan sebagai daging. Ikan tak dinamakan sebagai daging. Jadi seorang tu bersumpah dia tak nak makan daging. Adakah dia diharamkan makan ikan? Tidak. Sebab uruf tak menjadikan ikan tu daging. Uruf Malaysia pun betul. Dia tak sebut lagi ikan, itu ikan. Jadi siapa yang bersumpah tak nak makan daging, maka dia masih boleh makan ikan. Kerana apa? Uruf yang menentukan. Sebab Al-Quran tak menjelaskan hukum di situ, hanya mentakbirkan hanya sebagai daging yang sedap. An-naq' tsani
ayat ta'allaqa bi hukmun. Hukum diceritakan oleh Al-Quran ala hurfil isti'mal, maka diutamakan syariat ke atas budaya. Falau halafa, kalau bersumpah, la yusalli lam yahdath illa bi dhati ruku' wa sujud, dia tidak kena bayar kafarah mereka setelah mana dia sembahyang ada ruku' dan sujud. Sebab sembahyang dalam luar, katalah uruf dia hanya berdoa saja dia akan sembahyang, ketika tak terpakai. Sebab apa? Syarak dan terang ada sembahyang ni mesti ada ruku' ila akhir. Jadi kalau uruf bercanggah dengan syariat ketika itu, kita utamakan syariat. Macam arak lah, arak terang syariat diharamkan arak jelas, tetapi budaya di situ mengharuskan arak. Budaya di situ mengharuskan buka tudung. Tetap kita kena pakai tudung sebab syariat telah menerangkan. Di situ menolak kefahaman liberal lah. Liberal yang kata apa budaya kita sekarang tak wajib pakai tudung. Ya betul, kita berbicara dengan syariat. Baik, al-faedah tsaniyah ta'arud al-'urfi ma'al lughah. Ini kesemuanya kata ulama berkenaan dengan lughah bahasa Arab. Kalau lughah itu bukan bahasa Arab macam kita, kesemuanya bahasa uruf. Jadi kalau syariat ada bahasa, uruf ada bahasanya, lughah ada bahasanya, diutamakan syariat dahulu. Ada ulama kata diutamakan bahasa dahulu. Ini adalah apa nama dia bincangkan bahasa Arab. Misalnya dia kata dia bersumpah tak nak tidur atas wal arda bihada, atas buayan. Allah namakan tanah itu sebagai buayan. Dia tidur atas tanah, kena kafarah tak kena. Sebab lughah kita tak sama dengan lughah tu. Dia tidur atas buayan saja kena bayar kafarah. Tidur atas bumi tak kena. Itu perbahasan. Tapi kalau bahasa Melayu memang rujuk kepada apa nama dia uruf kita. Baik. Kemudian kita tengok masalah masalah sebelah waqala Abdul Salam. Ini masalah sumpah di mahkamah. Qa'idatul aiman, dan iman atau aiman sumpah. Al-bina' 'ala al-'urfi idza lam yattarif. Ikut kepada bahasa. Kita sekali sumpah kadang-kadang sebut Allah, kadang-kadang bersumpah, tapi bila bersumpah tu kita sebut dengan nama Allah lah. Kalau tak bersumpah dengan nama Allah itu khilaf di antara ulama. Tengok uruf kita. Fa in qaraba farju' ila al-lughah. So lughah yang akan apa nama dia menentukan. Tanbih, ayat jawab tadi. Innama yatajawabul wad'u wal 'urf. Wad'u maksudnya lughawi. Lughawi. Fil Arabi, bahasa yang bertemu sekarang ni, uruf dengan bahasa, kesemuanya bahasa Arab. Ini kalau kita duduk dalam negara Arab yang berinteraksi dengan bahasa Arab. Ammal ajamiyu, adapun bahasa selain daripada Arab, fa yu'tabaru 'urfuhu qat'an. Betul dalam masalah talak, masalah kahwin, pastikan bahasa uruf. Kata satu tempat tu, dia tak faham talak itu talak, tak jatuh talak. Sebab bahasa cerai dia ada bahasa cerai. Jadi talak tu menjadi kinayah. Sebab itu kalau di Kelantan, apa talak dia disebut je di Kelantan, dia mesti ada lenggok dia. Misalnya disebut talak dengan qalqalah. Talaq. Jadi awak tak faham talak tu dia qalqalah. Maka di situ kita boleh namakan kalau siapa yang mentalak isteri dia qalqalah sebagai kinayah, tidak sebagai sarah. Sebab itu kata Ibn Qayyim Jauziyah dalam I'lam, dia kata apa? Mufti ni kena tatabu' al-fas. Dia kena cek bahasa orang kampung. Takut nanti bahasa kampung tu tahu yang bahasa. Idza ja'aka rajulun min ghari biladi min biladi min ghari biladi, kata Al-Qarafi, datang seorang lelaki yang bukan daripada kampung kamu, fa'aftihim bi'urfi baladi, fatwakan dia dengan budaya dia, bukan budaya. Sebab tu kalau mufti masuk daripada negeri dia sendiri lah. Kalau dia bukan negeri dia faham. Dia faham betul-betul. Jadi Imam Syafi'i diriwayatkan bila dia sampai ke set tahun pertama tu dia tak mengajar. Dia fahami dulu set. Tahun kedua baru dia mengajar.
Kita kadang-kadang balik tu dah habis. Kita tak faham budaya kampung kita, kita tak faham budaya bandar kita. Kita kena mana duduk dengan orang tu, macam mana bahasa mereka, macam mana teknik mereka. Baru kita boleh masuk. Itu yang dipanggil apa? Adab ijtimaiyah. Sains sosial lah. Kita pergi Johor dia pula Johor. Malah kita kena menyelami dulu situ 6 bulan, 7 bulan kita tahu ya Allah. Di Kuala Lumpur tu boleh pula. Itu belum pergi Jawa lagi, belum pergi tempat mereka dan seumpama mereka. Jadi ini yang kita kena perhatikan. So amal ajamiyu fayu'tabaru 'urfuhu qat'an illa wada'a yuhmalu 'alaihi. Sebab tak ada bahasa Arab yang kita nak tafsirkan kepada bahasa Melayu, kita tak tahu. Tak ada wada'a maksud dia bahasa yang dijadikan makna. Falau halafa 'ala al-bait bil farisiyah lam yahnaf bi bait asy-sya'b. Kalau dia bersumpah dengan bait bahasa Parsi, dia tidak melanggar dengan dia menggunakan bahasa syair Arab. Dua bahasa yang berlainan. Walau asal aqaribihi lam yadkhul qarabatul Kalau dia wasiatkan kepada adik-beradik, adik-beradik belum tak termasuk sebab dalam Parsi adik-beradik kelompok aja. Jadi dalam isu wasiat di Malaysia, uruf tu penting tu dalam menentukan siapa penama-penama. Dia tak ada tengok kitab ni guideline je. Makna sebagai panduan je. Bila fatwa, kita tengok uruf yang sahih di Malaysia ni, siapakah kaum kerabat. Kalau di Kedah adik-beradik maksud dia bukan adik-beradik kandung. Boleh disebut di KL. Adik-beradik dia mana? Orang KL faham adik-beradik tu abang dia kan. Orang Kedah adik-beradik dia maksud mungkin sepupu. Itu kena sebut saudara mara. Kita tu pula dia pupu dia balik. Dia daripada saya. Abang kamu? Tak, dia pupu. Oh, dia daripada saya wasiat. Kita mesti tu. Sebab kalau kita ada balik pupu abang tu, kita ada balik. Ada kadang-kadang setuju, tapi orang kita macam tak tahu mau alfos. Itu tak pergi Kelantan tak tahu bahasa Jepang. Indonesia kakak, abang. Kakek. Kakek. Kita ini orang dia apa LGBT kan? Kakek. Oh, mana tugas mufti lebih besar daripada tugas pakai. Pakai fokus kita. Mufti fokus kes. Wakil. Qadi fokus kes mahkamah ya. Sebab tu qadi tak boleh berfatwa. La yuftil qadi. Kalau qadi berfatwa, conflict of interest, dia ada power lebih fatwa pula. Maksud qadi hanya dia putus dalam dewan saja. Tak boleh di luar, tak boleh pergi fatwa. Orang tengok dia ada qadi, dia bagi fatwa pula. Kalau dia nak bagi fatwa, letak jawatan tu. Mana dia punya standard syariat kita ni, Masya Allah. Jaga. Baik, kita ambil yang terakhir, Al-Mabhasul Khamis. Yang saya ajak semua yang penting untuk kita sebagai faqih, insya-Allah. Kemudian kita akan sambung pada bulan depan 40 kaedah sebaca laju. Itu satu kaedah 5 minit, kita ada 40. So 40 200 minit lah macam. Baik. Qala al-fuqaha kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan. Apa yang dibahaskan oleh syariat, iaitu Quran dan Sunnah, tak ditakyinkan. Tak ada spesifik bahasa yang digunakan oleh nas. Wala dhabit lahu, tak ada dhabit pula. Apa guideline dia, apa kaedah dia. Wala filuh, cek-cek bahasa Arab pun tak ada juga. Raja'a ila al-'urfi, yurja'u fihi ila al-'urfi. Seperti Hirzi fi Sarifah kita bincangkan tadi, perpisahan dalam jual beli, tafriqah. Misalnya ulama bincang, bila kita buat money exchange tu, duit mereka tak simpan dalam tu. Kat depan-depan kita tu bahaya. Bila kita jual beli duit, kita syaratkan 3 perkara. Kalau biji CD, 3 perkara, taqabul, hulul dan juga bagi apa pada taman tu. Tapi kalau min ghairi CD, 2 aja, taqabul dan hulul.
Tapi sekarang bila dia masuk bilik dia ambil duit, adakah dianggap tafriqah? Mazhab kita dianggap sebagai mufaraqah majlis, sebab kita terpisah badan, dia berpaling bagi kita, dia pergi masuk bilik. Tapi Maliki anggap itu sebagai darurah, tak jaga duit, dia anggap sebagai itu dimaaf. Itu pun berkira, ada tengok orang takkan duit dalam depan tu, bahaya dia pun dalam duit. So itu juga kembali kepada Allah, sebab syariat tak terang. Tafriqah majlis ni berapa lama, Maliki dalam bab ni sangat bagus. Sebab tu Ibn Taymiyah dia puji mazhab Maliki dalam muamalah. Kemudian wal qabdi, qabd possession. Kaita qamah dah cara bagi kunci, tanah bagi geran. Makan kita pegang, takkan kaita kita nak usung. Saya tak dukung kaita saya ni. Dia tak qabd. Dia tahu itu. Kemudian apa lagi, ihya'ul mawad. Ta'arif fil luqatah, kita nak kenal gambar yang hilang, wal masafah baina imam wal makmum. Jarak dia, semua itu dikira ambil kepada sebab syariat tak tahu. Contoh dia, minha al-mu'atah 'ala al-asl mazhab la yasih bi' mengikut kaedah mazhab. Asl mazhab atau kaedah mazhab tidak sah. Biha wala waktu tidak, walaupun apa nama dia jadikan sebagai uruf, tak sah juga. La jarama, maksud dia sudah pasti ya. An-Nawawi qala fil Muhtar, kata lagi Imam Nawawi berkata dalam pendapat dia yang terkuat, dalil dan sihah. Pendapat dia dhaif dalam mazhab, dia kata sah. Sebab apa? Lam yasihha fi syar'i, tak ada dalam syarak pun i'tibar lafzin yang menentukan lafaz sebagai ijab qaul. Fawajib ruju'u ila al-'urfi ka ghairi. Ini dalam majmu', tapi di mazhab tak kuat. Dia panggil apa? Ikhtiyar Nawawi fil madhhab dha'ifun fil madhhab wa in kana qawiyan fil dalil. Mana boleh fatwa, tapi kita tak boleh nak nisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i menganggap itu adalah dhaif. Jadi kita fatwa ke atas pandangan Imam Nawawi. Tapi segi disiplin ilmu kita tak boleh klaim. Ini pendapat Syafi'i dah. Pendapat ulama Syafi'i. Kerana al-madhab telah disepakati oleh semua ulama. Maksud dia mazhab ni Imam Syafi'i bersama dengan ulama-ulama ni sepakat. Kaedah mazhab tak boleh lebih. Sebab dia letakkan sirah sebagai satu rukun. So sirah tak ada. Nah, ubah tak boleh, sebab itu manhaj Syafi'i. Betul rasa kat kita. Tapi kalau kamu dah fatwa, kamu semula Imam Nawawi ke Imam Ghazali ke. Bagi segi amanah ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. InsyaAllah kita dah minum dulu, tahu dulu negara. Kemudian kita akan sambung pada bulan depan di Kezara Hotel, faedah 40 dengan muwafaqah insyaAllah. Kemudian kita akan bulan 12 kita dimulai, kita baca sikit. Kemudian kita baca, saya akan tengok kita rias ataupun ada bulan mufti wal mustafti insyaAllah. Jadi kita sampai bulan 2, sebab kita nak cukupkan jam KL tu sampai bulan 2. Satu bulan 2 tu saya tak tahu ke mana uruskan. Jadi insyaAllah, barakallahu fikum, terima kasih semua. Kita bertemu lagi pada bulan depan di hotel.